bila meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik zaman Rasulullah, dan dia adalah ketua munafik di dalam neraka nanti. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia yang pernah sebarkan berita palsu, propaganda kata isteri Nabi berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Wal'iyadzubillah. Dia yang sebarkan. Dia tak tuduh, dia tak kata, dia kan semua dia sebar. Dia pergi ke orang merata, dia kata, ish, ni Safwan balik bawa Aisyah naik unta ni, takkan tak buat apa. Ayat tu, ayat orang jahat. Lepas tu buat status. Lagi petang naik lagi status. Benda tu juga. Betapa banyak hak berlaku hari ni, kan? Dia ni lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Macam-macam dia panggil Nabi dengan panggilan sekian. Dia merancang untuk membunuh Rasulullah. Satu hari dia meninggal. Anak dia Islam, dia nama Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah juga. Maka Abdullah bin Ubay, hak ni Islam radhiyallahu anhu. Islam, mukmin, khalis. Bila dia meninggal, anak dia tahu tak pak ni ketua munafik? Anak tahu. Tetapi anak tetap anak, dan ayah tetap ayah. Perasaan sayang ayah, siapa tak sayang? Sebab tu bila anak Abu Jahal masuk Islam, Abu Jahal, Fir'aun umat ini, anak dia masuk Islam, Nabi kata sekejap lagi Ikrimah akan sampai. Dia akan mengiklankan keislamannya. Janganlah kalian sakiti hatinya dengan mencerca dan mengeji ayahnya. Sebab dia anak, dia tetap anak, dia tetap ada perasaan sayang, walaupun ayah dia memang ahli neraka. Abu Jahal memang ahli neraka. Abdullah bin Ubay bin Salul memang ahli neraka, tetapi anak dia Abdullah tetap ada perasaan sebagai seorang anak yang menyayangi ayah dia. Ayah dia mati, dia pergi rumah Nabi. Ya Rasulullah, kalau kamu tak berat, boleh tak bagi jubah kamu untuk aku kafankan Abdullah bin Ubay bin Salul, ayahku. Tuan-tuan, ni hak buat ke Nabi ni, hak buat ke Nabi teruk ni. Nabi nak bagi tak? Maka Nabi pun pergi ambil jubah dia, Nabi bagi. Kata para sahabat, kerana Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menghadiahkan sebuah jubah baru kepada salah seorang bapa saudara Nabi SAW. Dia kenang beritahu tu, bukan bagi ke dia, bukan bagi kepada Rasulullah, bagi kat Pak Menekan. Maka Nabi tengok orang-orang memuliakan bapa saudara dia, Nabi seronok. Nabi ambil jubah dia, bagikan Abdullah bin Ubay. Balut jenazah ayah dia. Abdullah bin Abdullah pi pula rumah Nabi. Ya Rasulullah, jom solat kepada ayahku. Tang ni nak suruh semayang kat kepala munafik yang Allah larang. Nabi, sifat Rasulullah, Nabi dia tak pernah berdendam dengan manusia, nak simpan lama-lama, tak ada. Nabi pi, bila dengar kata Nabi nak pergi semayang, Sayyidina Umar pun mai. Nabi pun berdiri sampai depan jenazah Sayyidina Umar. Daripada Nabi nak masuk tu, Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, bukankah dia yang melakukan sekian-sekian kepada kamu? So, Nabi tetap berjalan. Sampailah Nabi duduk berjalan, Sayyidina Umar duduk ikut ni. Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang kamu? Nabi berdiri depan jenazah Sayyidina Umar, dia berdiri depan Nabi. Ni cengeng ni, cengeng sungguh. Dia berdiri depan Nabi, jenazah duduk tak mana? Duduk belakang dia. Dia kata, Ya Rasulullah, Allah tidak mengizinkan kamu. Wahai Umar, ana Rasulullah. Wahai Umar, aku pesuruh Allah. Dah kawan tu berdiri, Nabi nak buat macam nak pun menampang. Nabi kata, wahai Umar, aku pesuruh Allah. Allah bagi pilihan kepada aku, sama ada kamu istighfar kepada mereka wahai Muhammad, ataupun kamu tidak beristighfar. Wahai Umar, aku memilih untuk beristighfar lebih daripada 70 kali kepada mereka. Hati rahmat ni. Oi, dia tuduh Nabi ni, tuan-tuan baca Abdullah bin Ubay ni, hak dia buat onak ke Nabi ni, dahsyat-dahsyatnya, nak bunuh Nabi, semua dia. Tapi Nabi tetap memilih untuk beristighfar kepadanya. Turun waktu tu ayat Allah SWT tegur Nabi SAW, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada.
wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu sembahyang kepada mereka ni. Wala taqum ala qabri. Nah, ayat selepas tu macam mana tau? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kemudian Allah tambah lagi, mengkafankan dia pun tak boleh. Jangan kamu buat wahai Muhammad, dan mengkebumikan dia pun tak boleh. Maksudnya Allah larang daripada Nabi buat. Sama hak macam yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian bila berlaku hak tuduhan zina tadi ni, saya tak mau sebut kisah dia jadi panjang. Nabi balik perang, sebut juga kan, Nabi balik perang. Kemudian Sayyidina Aisyah duduk dalam tu haudash tu. Haudash tu tuan-tuan tengok orang bawa tu lah, 4 orang bawa tu kan. Lepas tu ada macam kemah tengah tu. Tu orang yang haudash. Aisyah ni dia ringan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia ringan, dia duduk dalam tu. Dalam perjalanan nak balik pergi Madinah, Nabi berhenti saat Sayyidina Aisyah pergi qada hajat. Kemudian dia patah balik mai, ni hilang, pantai hilang, dia pergi cari balik. Orang nampak dah Sayyidina Aisyah masuk, orang tak perasan, dia keluar balik kali kedua. Nabi pun kata bergerak, semua bangkit jalan pergi. Yang Sayyidina Aisyah duk cari di padang pasir, duk cari. Kemudian apa nama ni, Nabi akan setiap perang ataupun musafir, Nabi akan arahkan, tugaskan seorang tengok benda apa tertinggal, kalau ada barang. Ini Rasulullah. Waktu tu yang bertugas Safwan ibn Mu'attar radhiyallahu anhu. Dia pun patah balik apa semua, tengok ada seorang wanita, dan dia pernah melihat Sayyidatuna Aisyah sebelum ayat hijab, ayat yang mewajibkan hijab turun. Dia kenal Sayyidatuna Aisyah, tak sembang apa. Dia cuma kata zawju Rasulillah, isteri Rasulullah. Satu ayat ya. Kalau kita, lah tadi pergi mana? Orang duk ingat apa ni, mereka nak sampai Madinah dah. Saya tak saat pergi berak, lepas tu pergi cari nyembang ni, bertepuk lah apalah. Punya haram zaman hari ni. Suami orang, isteri orang mau bertelefon, hantar mesej, WhatsApp isteri orang. Satu ayat ya sahabat Nabi ajak. Satu ayat aja, zawju Rasulillah. Aisyah tak jawab apa. Buat turun unta, naik, lepas tu bawa. Nabi sampai masuk habis dah dalam Madinah. Safwan berjalan bawa isteri Nabi. Status Abdullah bin Ubay Mas'ud, Facebook dia pun naik. Tidak berlaku sesuatu kah? Tunggu selepas ini punya status. Apa dia pula? Safwan pulang dengan isteri Muhammad. Tunggu status seterusnya. Orang gila status ni. Ada jenis gila 3 jam sekali buat naik, 3 jam sekali update, 3 jam sekali kan dah kerja. Lama zaman hari ni. Betul-betul fitnah orang tu, fitnah orang ni. Ambil berita tak pasti. Inilah kerja Abdullah bin Ubay. Dia tak tuduh, dia tak kata ni, dia buat ayat macam tu je. Habis satu Madinah tahu. Sakit Sayyidatuna Aisyah, sakit. Minta untuk balik rawat rumah ayah Abu Bakar dengan mak. Mesti nak balik rumah mak, Nabi bagi, tak apa, baliklah, sakit. Nabi panggil semua sahabat, tanya pendapat. Sampai kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, siapa yang mengahwinkan kamu dengan Aisyah? Nabi jawab, Allah. Aisyah ni Nabi mimpi berkali-kali Nabi berkahwin dengannya, maksudnya wahyu. Cerdik Sayyidina Umar ni, dia kata, ya Rasulullah, siapa yang mengahwinkan kamu dengan Aisyah? Nabi kata, Allah. Ya Rasulullah, takkan Allah pilih satu orang yang melakukan sekian-sekian kepada kamu untuk menjadi isteri kamu? Sayyidina Umar kata, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci kamu ya Allah, ini adalah penipuan dan fitnah yang nyata, fitnah yang besar. Turun ayat Quran membersihkan Sayyidatuna Aisyah. Ayat last sekali sama dengan ayat yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar, subhanaka hadza buhtanun azim. Umar Asyik Sayyidina Umar. Nabi mimpi 3 kali yang saya sebut malam ni lah. Nabi mimpi masuk syurga. Ni mimpi, bukan peristiwa Mi'raj. Masuk syurga, Nabi mimpi sekian-sekian. Antaranya Nabi tengok seorang bidadari
Duk ambil semayang di luar rumah, di luar istana, di tepi sebuah istana yang besar, sehingga membuatkan Nabi nak masuk dalam istana tu. Memang Nabi nak tengok sebab cantiknya istana tu. Bila Nabi nak masuk, Nabi pun tanya dalam mimpi, dan mimpi para rasul adalah wahyu dan benar. Nabi pun tanya, liman hadzal qasru, milik siapa istana ini? Lalu orang pun jawab, ini istana Umar. Maka Nabi kata, aku pun patah baliklah, tak jadi. Sebab duk teringat Sayyidina Umar tu, kan? Teringat sifat Sayyidina Umar. Nabi kata, aku teringat sifat kamu wahai Umar. Aku pun undur baliklah, tak jadi nak masuk tengok istana kamu. Maka menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, a'alaika agharu ya Rasulullah, takkan dengan kamu aku nak cemburu wahai pesuruh Allah. Kamu yang mengajar kami untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi tidur, Nabi minum susu dalam mimpi. Minum susu, banyaknya Nabi minum susu tadi. Minum. Nabi rasa susu itu memenuhi seluruh tubuh Nabi, sampai keluar di celah-celah jari. Susu ni banyak. Kemudian ada baki dalam bekas tu sikit, Nabi pun bagi kepada Sayyidina Umar. Abu Bakar pun tanya, ya Rasulullah, fama awal tahu, apa tafsiran dia? Nabi kata, ilmu. Maka dengan sebab tu Sayyidina Umar, dia antara yang paling alim di kalangan sahabat. Alim. Bila berlaku apa masalah, mereka akan rujuk Umar ataupun Ibnu Abbas ataupun Ali dan sebagainya, ni yang mufti-mufti besar di kalangan sahabat. Kemudian Nabi mimpi tidur. Ni semua riwayat Bukhari Muslim, sama ada Bukhari atau Muslim. Nabi tidur, kemudian Nabi tengok sahabat pakai baju. Nabi tengok orang yang sangat ramai pakai baju. Ada di kalangan mereka pakai baju takat ni saja, takat dada. Baju tak cukup. Ada yang pakai setengah, ada yang pakai. Dalam Nabi duk tengok lalu ramai ni, kemudian Nabi nampak Sayyidina Umar yang lain daripada semua orang. Nabi nampak, Nabi kata, aku melihat Umar wa alaihi qamisun ijtarrahu, dia memakai satu baju, dan baju itu pula melabuh-labuh di atas tanah, labuh sampai belakang. Dia duduk heret. Sayyidina Umar terpaksa heret baju tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, fama awal tahu, apa maksud dia? Apa yang kamu nampak itu? Nabi kata, ad-din, iman. Ketika semua sahabat ni hebat dah, tetapi dia punya iman mereka tu, Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi pakai baju jadi tak apa cukup, berdasarkan iman masing-masing. Yang Umar punya iman ni meleret-leret ke bawah sampai dia duduk bawah tu. Iman Sayyidina Umar.